belum disyurgakan. Page belum. Oleh Allah. Tes. Allahumma salli ala Muhammad. Tes. Subhanallah. Respon saya, audio video okey ke? Saya pelik ni, dekat handphone saya tak live lagi, tapi dekat tab dah live dah. Mana satu ni? Nazliyah binti Roslan, Zainun Hadi, Habibah Rasul, Juwita Ismail, Syamsiah Ali, Hairiah Haji Ismail, Masli Amirah, Cikgu Jamilah, Som Ahmad, Maimunah Ayub, Rusnaini Adnan, Siti Fairuz Abdul Ghani, Marzia Hassan, Zahrah Suhadi, Rosmini Ya, Mariam Haji Jamaluddin, Azrina Abdul Hanif, Ayoja Ojai, Siti Aisyah, Ali Husin, Ena Salina, Sri Rohayu, Kak Mai Hassan, Nur Haniza Marzuki, Tuntat, Rudiah Syarif, Nur Aini Ani Bahari, Rozifah Hayati, Suzi Buang, Daun Pandan Wangi, Suhaila Madzan, Haka Hairul Nizat Tamin, Diana Aris, Adri, Ariana Sofia, Rohayah Kayat, Halimah, Rohayah Kayat from Singapore, Halimah Muhammad Ismail, Said Safinas Bustaman, Az Sufia Jasni. Kat sini belum live. Okey dah. Okey, kita sharekan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Norish Nur, tudung baru, tudung lama lagi Hanida Mansur, tudung pi umrah tapi tak terpakai. Semua orang pakai nak bagi pink biru, warna Al-Fawaz kan. Zulina Wanci, Sharifah Hafizah Al-Idrus, Zawiyah Zakaria. Dah habis ke ikan Sarawaknya? Hasmah Hamad, Siti Azmahani Mamat, Zuridatan Mek Yam Yam, Syamsiah Akil, Aisyah Nur, Salina Yunus Ina, Kak Mai Hassan, Zawiyah Wahab, Norafidah Bahari, Fariha Ismail, Lailatul Akmal Zakaria, Airil Humaira, Hasmah Mat Nur, Alaikumussalam, Rafi'ah Abdurrahman, Maznan Muhammad Saman, Roza Osman, Fatimah Idrus, Dewi Zamzam, Zini, Hafizah Ismail, Zainab Aziz, Umi Afan, Kalishah Umairah, Zurina Selamat, Siti Nur Rohmah, Raja Lidiawati, Fauziah Ja'far, Zarinah Zainul, Siti Nur Huda, terima kasih 100 tas, Kamsiah Baharun, Nur Izzah Syahadah, Salihah Syahadah, Rosmilah Badarussamin, Siti Atikah Tukimin, terima kasih. Fauziah Z 100 tas, Fauziah Khairuddin, berapa banyak Fauziah hari ni,
Latifah Ali, Nur Ainu Muhammad Nur, Hamiza Muhammad Nur, Nur Surya. Amin, selamat dalam perjalanan. Aida Syuhada Nur, Aida Syuhada, doakan saya tenang. Kenapa sayang? Kena tenang-tenang selalu. Kita kan dalam majlis ilmu, ada para malaikat Allah sentiasa bersamamu, membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mona Lisa Muhammad Zain, macam tahu-tahu jadi orang Cameron Highland duk ajak Ustazah pi ceramah, tapi tak sanggup nak naik. Alhamdulillah. Bersin depan sahabat Latahzan ni. Ada petanda apa ni? Bersin. Jangan duk kata menjangkit ustaz punya bersin sudah. Dia bawa batuk daripada Mekah. Batuk-batuk daripada Mekah ni kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Zambri Roma, dah sarap belum? Hari sarap nasi lemak je. No, tak boleh je. Hari ni sarapan nasi lemak baru betul, bukan nasi lemak je. Tu rezeki besar tu. Tulisan nampak putih, kena kasih bulat tu mata. Kenapa? Sebab saya pakai tudung pink, baby pink ke? Hari ni saya rehatkan ustaz di rumah. Saya akan ke Rawang, saya akan ke Bangi bersama Jaja. Besok pun ke Bentong bersama Jaja, bagi ustaz rehat. Sebab apa? Sebab batuk teruk. Tapi alhamdulillah sihat. Natasha binti Tamin, suntik semangat saya memang tengah down. Oh okey, semalam Natasha tengah down. Dia kata ustazah menyuntik semangat. Bukan ustazah, anda yang mencari. Allah jumpakan. Kalau kita cari, Allah jumpakan. Kalau kita istiqamah, Allah bagi kita dapat kuat dalam mujahadah. Jangan macam cok fash, jap ada, jap tak ada. Tu masalah lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai dah Ustaz, no? Sebab saya tak bagi notis. Saya duk ingat pagi ni saya macam tak sempat, tapi alhamdulillah Allah bagi sempat. Allah minta maaf Kak Yanti Yusof. Saya live Latahzan dengan Fasabrun Jamil ni kan hari-hari. Tak ada kerja lah pula ustazah nak menghitung tudung gelap, tudung cayak kan. Tak ada. Maksud Zunaiza Ahmad, kami masih di Sarawak kah atau sudah pulang ke Sarang? Apa kau bondo pula yang jatuh tu, macam-macam surat cinta dalam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kenyang makan mi kari. Mi kari semalam ada orang sedekah mi kari. Saya order kuih je. Ni betul-betul kuih je dekat Ayuan. 2 kari pap, 1 puteri ayu. Dia memang sedap. Lepas tu dia hadiah pula untuk jemaah umrah kami mi kari. Lepas tu tak teringat berapa orang 9, 10 orang kot. Terus balik ke Penang. Daripada depo punya barang daripada Jeddah terus ke Penang. So depa tukar kapal sajalah. Jadi bahagian depo tu kita tak boleh nak bagilah kat depo makanan tu. Jadi ustazah bawa balik. Lah Raizah Awang Hamad minum air panas pun terliok. Pilah buat sedia hari ni. Okey, masya-Allah. Okey. Sekejap no, tudung pink tu kasih kami. Boleh Kak Semarianti Yusof. Nohal punya bab nak kasih tudung ni, Nohal. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur. Nak sebut pun sausage, macam tu. Moncong-moncong mulut. Aduh, tak boleh habis lah pula ayak ni. Sebab dah minum kuah mi kari. Suka kan pagi-pagi dengan Ustazah Zai duk cakap sama makan. Dia Ustazah ni buka-buka makan. Sebab pagi saya memang lapar. Tengah hari saya suka lupa nak makan. Malam
Sebolehnya kalau ni saya tak nak ambil makanan berat. Macam gitulah. Tapi pagi saya mesti kena penuhkan perut saya. Penuhkan perut. Okey. Shoshish, Sofi Emir. Shoshish. Ini tudung Al-Fawaz ni disarung sebab Ustazah belum bersiap untuk berkuliah di Rawang dan hampa jangan duk kata Ustazah nak jumpa Nilofa pakai tudung ni pula. Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat di 1 Oktober? Mudah-mudahan tiada tragedi Oktober. Macam mana dulu-dulu kan tengok juga Awi tu menyanyi tragedi Oktober. Macam mana dia jerit? Lupa dah. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, 1 Oktober. Begitu pantas masa berlalu. Kita dah menuju September, Oktober, November, Disember. Itu menunjukkan kita dah hujung-hujung lah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anugerah Arabi kata mulut dengan suara tak seiring. Orang lain macam sebab saya rasa macam okey je saya hari ni. Tapi tak apalah, saya tak tahu nak tolong macam mana lagi dah. Okey. Baik, hari ini hari Sabtu, maka kita bukan ber-FJ tetapi kita ber-LT. Ber-LT. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Fatimah binti Abdullah, lapar perut saya sebab saya jarang makan pagi. Siapa suruh tak makan pagi? Apa saja rezeki di rumah itu adalah rezeki daripada Allah. Saya pagi-pagi buka peti ais. Tak payah sibuk nak rendam Maggi mi ke, nak bubur apa ke. Mi kari orang bagi semalam masuk peti ais. Lepas tu panaskan. Itulah rezeki kita. Nak pilih-pilih, tak selera lah pagi ni nak makan ni, teringin hak tu, makan apa yang ada. Suara tak seiring. Terima kasih Haslina Abdul Majid 300 tas. Al-Ramza Al-Karim, lamanya tak sebut nama ni. Okey sahabat-sahabat, tak apalah Kamaliah Tok Wan on aja. Sanisah kata suara Ustazah jelas dan audio pun cantik. Mas Liza Bagiran, suara dan mulut tak seiring. Tak apa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya teruskan. Muka surat 14, masa depan akan datang dengan sendirinya. La tahzan sahabat-sahabat dirahmati Allah sangat mendidik jiwa, sangat mentarbiah hati apabila kita mampu set minda kita kepada yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Masa depan akan datang dengan sendirinya. Of course lah sendirinya itu maksud dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan datang. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ke benda tu dia tanya, naik dah. Tak tahu nak stop macam mana. Apa? Pemutih badan. Tak faham. Tak memilih makan. Yelah Ummi Nafisah, makan je lah apa yang ada, yang penting halal. Kalau tidak buang macam gitu saja. Nak pilih-pilih ikut selera kita, mudah-mudahan kita ke syurga untuk memilih yang itu, yang ini. Saya memang dari kecil apa je ada makan lah sahabat. Tapi kalau yang tak makan,
Orang makan, makanlah macam semalam. Saya terpaksa, dipaksa, tapi ku rela mengikut suamiku ke kedai mamak. Macam itulah sahabat-sahabat. Okay, saya kurang lah. Bukan kurang, memang saya tak makan. Tapi tak adalah kita mengecam sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab orang suka benda halal, salahnya. Baik, muslimat dirahmati Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Allah cakap dalam Quran, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan datang. Maka janganlah kalian minta untuk disegerakan. Kita kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam semalam kita dah bercakap, macamlah suka sangat nak ambil kerjanya Tuhan. Sekejap kalau dah sejuk dia tak sedap. Mak, terkejut sayang. Ada surat cinta. Berapa dia? Tadi saya buka kitab Latahzan ni, dia terjatuh. Oh, ni masa dekat Latahzan Kuantan. Tahniah Siti Azmahani. Abang. Kenapa? Tak tahu tu. Lah. Ingatkan gaduh merajuk. Kan tadi saya buka kitab, ada surat jatuh. Tapi saya tahu tu bukan ayat Quran. Apa benda kertas tu? Lepas tu dia duduk dekat bawah pintu lah. Bawah pintu. Lepas tu separuh luar pintu, separuh dalam pintu. Suamiku balik daripada surau. Mungkin dia ingatkan ustazah merajuk hantar surat bawah. Lepas tu dia buka pintu. Tak pernah Ustaz mengajar buka pintu kecuali ada hal. Lepas tu kenapa ni? Ingatkan saya hantar surat cinta. Tak ada kerjanya dah duduk depan-depan nak hantar-hantar surat dah pula. Cakap je lah kan. Okay. Rupanya masa kuliah. Alamak, tak boleh. Sahabat, bagi saya 2 minit setengah. Sekejap 2 minit setengah. Anda rehat-rehat dah dulu sekejap. 2 minit setengah. Mana boleh pause lah, sabar je lah. Semput. Turun bawah, naik atas. Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan gitu kak tudung. Semput jap. Liza Atif pukul berapa di New Zealand? Bukan minum dulu kat Siti Azmahani. Ambil kat Siti Azmahani. Rupanya surat cinta ni. Tahniah Siti Azmahani. Selamat berangkat ke Baitullah bersama Al-Fawaz Travel pada 15 Ogos ini. Menangis kat Siti Azmahani. Kenangan ya kat Siti. Masya Allah. Jatuh tadi. Lepas tu Ustaz balik surau. Ustaz nampak ada surat. Bini aku merajuk ke? Macam lah pernah buat gitu. Lepas tu dia buka pintu. Surah apa ni? Tu tak ada apalah, jatuh daripada kitab.
Okey, kita perhabis ayat dulu. Alhamdulillah. Adik saya datang, yang jaga tahfiz kreatif tu. Pagi ni dia nak kena balik dah. Lepas tu saya terlupa dia punya jiran tetangga minta bawakan buku Fasabrun Jamil yang dah siap tanda tangan. Jadi saya pergi hantar buku tu kat bawah. Acana nak masuk maraton, berlari-lari ke syurga. Baru turun sekejap dah semput. Masya Allah. Kak Emma Mustafa, jom Kak Emma kita ajak Kak Noni. Kami ada rakan sahabat yang pergi Sarawak baru ni. Dia coach senam aerobik. Tapi bukan yang terbuka, tertutup tau untuk muslimat. Masya Allah. Jadi kami duk ngusik dia lah kan. Kami nak kuyush dengan bantuan dia. Masya Allah, macam-macam. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita pakat kuruskan nafsu, gemukkan iman. Maunya tidak nak kurus badan, asyik gagal je. Kuruskan nafsu. Okey? Hapus tak perlu, urus sahaja. Ya Rusmillah Badaruzzamin. Baik. Badaruzzamin. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan datang. Maka janganlah kalian minta untuk disegerakan. Pasti akan datang. Apa saja yang telah Allah tuliskan dalam takdirnya kita, setiap kita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Muhammad Rizal Muhammad Ali, ini suami Kak Emma ke? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Uwais Al-Qarni tu wanita, sahih dah. Okey. Oleh sebab itu, janganlah anda mendahului sesuatu yang belum terjadi. Jangan mendahului sesuatu yang belum terjadi. Ayuan, ku semput kerana baru lepas makan mi karimu. Sangat sedap. Orang-orang area Bangi yang nak tempah makan boleh tempah dekat Ayuan ya. Sahabat-sahabat, Ayuan membesarkan anak yatim yang meninggal COVID oleh ayahnya. InsyaAllah Ayuan wanita wajah yang kuat. Tapi macam itulah dia orang-orang solehah ni. Kita nak support dia. Dia pi tambah pula dengan sedekah macam-macam dah pula. Allah ya Karim, syurgakanlah sahabat-sahabat solehah ini. Amin. Oleh sebab itu, janganlah anda mendahului sesuatu yang belum terjadi. Adakah anda mahu mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum masak? Ya Allah, hai. Terasa tersindir. Kita rasa macam tak sabar nak tengok muka baby dalam kandungan. Hang punya tak sabar macam mana? Tak boleh nak keluarkan dia sebelum waktunya. Tak sabar nak petik buah betik tu. Petik je lah. Makan dengan getah-getah dia sekali. Tak pun buat apa? Somtam. Kan? Kenalah tunggu masak baru sedap. Macam gitu. Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan dapat diraba. Oops. Kan? Belum berwujud. Dia bahasa La Tahzan. Belum berwujud. Belum wujud pun lagi. Dan tidak memiliki rasa dan warna. Tidak memiliki rasa dan warna. Lalu, mengapa kita perlu menyibukkan diri dengan hari esok? Tajuk ni disusun berkesinambungan dengan last week kita belajar tentang hari ini buatlah yang terbaik. Semalam lupakan. Besok ni masa depan akan datang dengan sendirinya. Betul kan Kak Yusmarianti Yusof terasa disindir sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu mengapa kita perlu menyibukkan diri dengan hari esok? Merisaukan nasib buruk yang mungkin akan terjadi padanya. Bohong seperti sahabat kita Ayuan contoh. Bohong kalau tak ada rasa risau. Macam mana anak nak membesar tanpa ayah. Macam mana masa depan saya kalau saya tak sihat. Macam mana bohong tak ada rasa risau. Kita manusia biasa sayang-sayang sekalian. Kita saling meraihkan ujian-ujian yang Allah datangkan pada setiap kita. Kita pun kadang-kadang tumpang fikir. Ya Allah, tempat dia bersandar dah tak ada. Macam manalah nanti masa depan dia.
cepat gantikan dengan doa. Engkau yang mengambil, Engkau yang menggantikan, Engkau yang memudahkan, Engkau juga kalau mahu mempersulitkan. Tapi orang beriman teramat yakin dengan sulit hari ini, pasti Allah sedang siapkan pakej kemenangan, kemudahan, kesenangan. Keluar dari permasalahan, syaratnya kita reda dengan apa yang Allah beri. Allah pasti akan reda dengan kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, merisaukan nasib buruk yang mungkin akan terjadi padanya. Ini sangat dimarah, dilarang oleh Dr. Aid Al-Qarni. Memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya. Kena berhenti kerja, habislah kau masa depan kau macam mana, nak bayar sewa rumah macam mana. Kan kita baru dapat berita kena berhenti kerja, kita dah rasa down, tak boleh bangkit. Macam mana aku bulan depan, macam mana nak settle sewa lah. Ni baru 1 Oktober kot, dah settle kan. Iuran pula dah sewa bulan ni kan. Kita nak fikir ada sebulan lagi. Cepat-cepat ikhtiar, cepat-cepat bangkit. Hidupkan hati kita, hidupkan minda kita. Baru kehilangan bayi yang baru dilahirkan, bayi bertahan 20 jam. Sahabat Siti Nurmaizura Zaini sampaikan salam saya kepada sahabat itu. Allah yang meminjamkan sekejap ditumpangkan dalam rahim ibu yang mulia itu. Allah juga yang mengambil setelah tempoh 20 jam. Sama kes seorang wanita muda menangis bertanya soalan di Kuching baru-baru ni. Hatta sentiasa teringat, tak reda ke saya ustazah kalau saya teringat kepada anak saya yang mati selepas dilahirkan. Subhanallah sahabat, semua ni Allah berkehendak. Memang wahai ibu yang mulia bukan mudah. Yakni ia amat sukar untuk kita melupakan. Kenapa orang lain boleh mendukung bayi, menyusukan, membesarkan dengan kasih sayang. Aku tak layak ke nak jadi ibu ya Allah? Dah. Pandang semalam kita belajar dalam Fasabrun Jamil, kalau kita rasa ujian kita lebih berat berbanding orang, makna Allah sedang memandang kita dengan orang yang lebih kuat berbanding orang lain. Sahabat, istiqamah dalam la tahzan, istiqamah dalam Fasabrun Jamil, anda pasti akan bertemu dengan jawapan. Bukankah kita juga tidak tahu adakah kita akan bertemu dengannya atau tidak? Tentang esok, minggu depan, tahun depan kita tahu dan yakin bahawa besok, tahun depan, minggu depan itu belum tentu lagi kita temui. Tapi kenapa risau kita, sibuk kita, kalut kita, gundah gulana kita dah sampai ke 10 tahun akan datang. Ustazah, kalau macam ni keadaan anak saya, lahir cacat, macam mana 10 tahun akan datang ketika kawannya berlari-lari? Macam mana 20 tahun akan datang? Sedangkan kita tak melihat. Sejarah mata kita telah melihat betapa orang tak punya kaki pun boleh, Masya Allah, berjaya hebat. Bagaimana orang tak boleh punya tangan tapi boleh melukis dengan kakinya setelah usianya 40 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Siapa yang berkehendak? Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Linda kecil, tolong nasihat kawan kita yang baru kematian anaknya untuk tempoh 20 jam selepas dilahirkan. Sahabat, Miziani sayang, Sarawak, apa khabar abangnya? Semoga yang baik-baik saja kita doakan. Sahabat kita Miziani, saya jumpa di Sarawak baru ni bersama ibunya, bersama anak solehahnya, Masya Allah. Diuji Allah dengan abangnya yang tak sihat. Semoga Allah bagi kekuatan, kebaikan insya-Allah. Dan adakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Kita kata habis tu Ustazah, kalau bapa dia dah kena berhenti kerja, macam mana anak saya nak hidup sampai tahun depan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan adakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Kita pun tak tahu besok ada apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, banyaknya yang berkongsi rasa duka, sedih. Meraihkan seorang kawan kita tadi, sahabat-sahabat dikabarkan, tolong doakan. Masya Allah. Saya pun tak tahu nama Linda kecil atas tadi tu dia cerita. Siapa tuan badan boleh PM tepi dengan Kak Linda kecil. Masya Allah. Saya terharu sahabat-sahabat dirahmati Allah.
mengandung 9 bulan setelah melahirkan anak meninggal. Sentiasa, ya betul Jamilah Osman, Masya Allah, Tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Anak Kak Jamilah Osman, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, diuji Allah, kehilangan, Allahu Akbar. Kalau ikut memang sedih. Tapi ibu-ibu yang kuat ni, subhanallah, macam-macam cerita. Noriza Halim, kita dalam buku La Tahzan, muka surat 15. Dia bila kita dah ada 2 kitab ni, takut nanti kan, mana muka surat 15 Ustazah baca. Rupanya dia tengok buku Fasabrun Jamil. Sabtu Ahad La Tahzan, Sabtu Ahad La Tahzan, gitu Baik, bukankah kita juga tidak tahu adakah kita akan bertemu dengannya atau tidak? Kan macam contoh Linda kecil kehilangan anak lelaki satu-satunya yang tersayang. Allahu Akbar sahabat. Tak payahlah kata lelaki satu-satunya, anak saya yang paling jelita, yang paling pandai. Seorang ibu ayah melahirkan anak, semua itu yang terbaik untuk dia. Biarlah anak saya tak handsome Ustazah, biarlah anak saya dah ramai 15 orang lelaki, tapi dia meninggal, takkanlah saya tak sayang. Contoh sahabat-sahabat, semua orang sayangkan anak-anaknya. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Something wrong kalau ada ibu ayah yang tak sayang anak-anaknya. Mesti semua sayang. Jadi bayangkan ke, antara yang saya tersentuh hati bila Linda kecil keluarkan satu kertas yang dah hampir lunyai dah pun daripada handbag dia. Saya tengok ni, antara kata-kata Prof Muhaya, kata-kata sipulan-sipulan yang boleh menguatkan hati dia untuk dia baca setiap kali dia rindu teringat ke anak dia. Ustazah pun sebutkan juga, dan sebenarnya rindu ni siapa yang bagi? Allah. Untuk apa? Untuk kita mendoakan. Apatah lagi anak yang belum ada buku amal, belum tercatat dosanya, dah menanti si ibu si ayah di syurga. Tapi kita kena memaknai ia. Jangan kita duk perasan sangat, syurgalah anak syurga, aku dah tunggu aku dalam syurga. Tapi perintah Allah jelas-jelas kita tak nak buat. Macam mana kita nak perasan syurga hanya dengan anak kita menunggu di syurga? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah nak tengok juga kita ni bagaimana. Subhanallah. Dan adakah hari esok itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Kita tak tahu. So lalui sahaja yang hari ini. Lalui sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Siti Nurmaizura tu, Linda kecil nama Siti Nurmaizura tu, adik dia kot yang baru kematian anak tu. Ajak dengar sahabat-sahabat, Ustazah bertemu seluruh Malaysia, ibu-ibu yang bila peluk Ustazah nangis, rupanya nak cakap apa? Terima kasih Ustazah, nasihat-nasihat dalam La Tahzan lah bagi saya bangkit, bagi saya kuat. Ada seorang ibu tu, casing handphone dia belakang ni ada gambar pasport anak dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila dia ambil gambar, kita gambar siapa? Dia menangis kat bahu saya. Saya rindu anak saya, Ustazah, anak saya tinggalkan saya dulu. Allah, macam-macam cara ibu-ibu ni. Tapi sejak saya dengar La Tahzan, Ustazah, Allah izinkan saya bantu untuk kuat. Saya merasa dibantu untuk kuat. Bukan Ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah yang lorongkan, Allah yang gerakkan hati anda untuk sama-sama mendengar nasihat-nasihat yang baik. Sebab Ustazah bukan orang baik. Sebab Ustazah belum lagi diuji seperti anda. Ujian Ustazah bentuk yang lain. Jadi kita saling mendengar nasihat dalam kitab La Tahzan. Yang jelas, hari esok masih ada dalam alam ghaib dan belum turun ke bumi. Istilah mudah kita nak faham. Maka tidak sepatutnya kita menyeberangi sebuah jambatan sebelum sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahawa kita akan sampai atau tidak pada jambatan itu. Boleh jadi kita akan terhenti jalan kita sebelum sampai ke jambatan itu. Atau mungkin pula jambatan itu hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Dan boleh jadi pula kita akan sampai pada jambatan itu dan kemudian menyeberanginya. Ini cerita macam pepatah Melayu. Pepatah ke peribahasa kan? Burung terbang dipipiskan lada. Kan burung terbang dah buat rempah dah. Nak buat apa, nak masak gulai pun sedap lah burung ni. Pasal apa duk confident sangat? Suami Ustazah pergi memburu, balik tu confirm dapat burung tu. Burung mana kak? Tu yang tengah terbang tu. Elah dia ni. Confident sangat burung tu akan masuk ke dalam kuali dia.
Sebenarnya muslimat dirahmati Allah samalah macam kita esok yang berlaku. Buat je yang terbaik untuk hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam syariat memberi kesempatan kepada fikiran untuk memikirkan masa depan dan membuka-buka alam ghaib. Subhanallah. Dan kemudian terhanyut dalam kerisauan-kerisauan yang baru dijangka daripadanya. Itu sebab kita dilarang oleh Allah. Perkara-perkara ghaib ni hak Allah. Sahabat dirahmati Allah, kita ada orang takut macam gini. Ustazah, saya takut sangat saya diazab dalam neraka, dibakar kulit-kulit saya terjabut. Saya dengar ustaz tu cerita, saya takutlah ustazah. Lepas tu macam mana kalau saya dimasukkan dalam neraka tu? Dah masuk ke belum? Belum lah ustazah. Lepas tu yang sampai tak bangkit-bangkit daripada tadi duduk termenung, nangis. Saya takut macam mana kalau saya masuk dalam neraka. Kita ni belum neraka lagi. Kiamat pun tak lagi. Tapi kenapa yang teruk berbenau sampai tak nak pergi sekolah, sampai nak berhenti kerja? Saya rasa saya nak berhenti kerja lah ustazah. Saya nak sembahyang je. Saya takut nanti kalau saya pergi kerja sana sini, nanti saya dimasukkan dalam neraka. Ada orang yang macam ni. Percayalah ini adalah tipu daya iblis. Sebab iblis duk tengok hang rajin sangat majlis ilmu, hang duk beramal sangat. Di matanya iblis, macam mana lagi aku nak kacau dia ni? Dia datangkanlah rasa-rasa, kau sembahyang ni, dulu-dulu kau tak sembahyang, Allah terima ke? Kau dah tengok dalam Quran, ustaz kau dah cakap kan orang dia azab dalam neraka tu dahsyat. So dia termenung. Dia bersedih, kalau aku dimasukkan dalam neraka nanti aku tak dapat bayangkan macam mana luluhnya kulit aku. Tapi hang tak bangkit-bangkit lagi. Zikir pun tidak, istighfar pun tidak. Ni apa kes kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ataupun duk syok sendiri. Ustazah, hujung tahun ni bos janji nak bagi bonus. Ya Allah, saya dah azam dah ustazah. 1,000 yang pertama saya nak sedekah dekat anak yatim. 1,000 kedua sekian-sekian. Berangan. Lepas tu akak ni dah 3 bulan ni tak masuk duit dalam tabung masjid langsung. Walaupun RM1. Tak apa ustazah, akak nanti bila hujung tahun ni akak nak pump 10,000 terus dekat tabung masjid. Ya, kalau kau hidup lagi masa tu. Macam tu sahabat-sahabat. Hari ni jangan sekali buat jahat. Hari ni tolong berkali-kali buat baik. Tu jangan duk ikut sangat. Buat jahat jangan sekali. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kat Indonesia dia pun duk gelap. Gimana di Malaysia ini dia bilang buat jahat jangan sekali, maunya berkali-kali. Saya ketika ziarah pondok pesantren kat sana, betul juga dia bercakap ni. Kan cara kita memahami satu-satu ayat itu. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Opah dah sampai Bangi. Ya Allah, yoyoannya peserta Grand Maulid ni. Subhanallah. Tapi betul lah sebab anda punya pendaftaran 8.30 pagi kan? Masya Allah. Kirim salam dekat Nilopak ya. Kirim salam dekat Ustazah Hafizah. Saya tak ada sesi pagi ni. Adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Risau melampau adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Disebabkan hal-hal itu termasuk tulul amal. Makna tulul amal adalah angan-angan yang terlalu jauh. Angan-angan yang terlalu jauh. Contoh, siapa suruh Keflizul tunjuk nama tu? Contoh, Keflizul kata, aku nak kahwin, tapi dengan perempuan pakai tudung ni belum tentu lagi hatinya baik. Kalau duk fikir lagu tu sampai bila? Contoh kan. Kalau aku kahwin, kalau dia tak kesian kat mak aku, kalau dia tak nak jaga hadi, macam mana? Contoh, ni Zul lain Zul lain. Kan? Kita sahabat tak tahu bila kita dah nak buat keputusan bismillahirrahmanirrahim, istikharah dengan Allah, musyawarah dengan hamba Allah yang sepatutnya. Mak, kalau saya buat keputusan macam ni, mak redha tak? Kan apa yang memudahkan? Macam Kiflizul, lepas saya menjahit nanti dia duk bincang dengan tukang-tukang jahit dia. Contoh kan, aku kalau kahwin nanti hang, contoh, tiba pula bagi contoh Kiflizul. Siapa suruh muncul? Amboi Munirah Draman masuk pula contoh. Apa hal Munirah Draman suka menyampuk orang cakap Kiflizul ni? Kena tau. Allahmu. Ganu duk ganu saja-saja. Orang tengah cakap seorang Johor. Allah, subhanallah, nak kena ni.
Kan Mas Rina Haji Bagiran nak kena mereka ni. Okey. Sesungguhnya tindakan itu pun tidak masuk akal. Kerana Kiflizul bengang, kompang dah tunjuk, nasi biryani dah tunjuk kan. Tersedak saya, tercabut tengkolok saya, kata Kiflizul. Okey. Gurau, orang-orang istiqamah ni dah kenal dah Ustazah Zai. Masni Ahmad kata Kiflizul dah nak kahwin. Dia kalau tak habaq dekat mak guru dia dulu dia nak kahwin, dia habaq kat Masni Ahmad, itu memang lagi nak kena lah tu. Itu lagi nak kena tu. Kan. Rafiq Abdul Rahman magnet apa? Hamboi hampa sahabat-sahabat Latahzan kemain lagi Hamboi kemain magnet-magnet lah apa semua. Mak guru sebut sikit je. Ni payah jadi mak ni. Kak Ayah Gaus, cari daku. Okey, baik. Mana tadi? Sesungguhnya tindakan itu pun tidak masuk akal. Kerana sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Melawan bayang-bayang, berperang. Kau tengah bersilat dengan siapa tu? Aku tengah bergaduh dengan bayang-bayang ni. La ilaha illallah, al-mengongi dah dia ni. Namun kebanyakan manusia di dunia ini, amboi Munirah saja usik konon. Suka nak usik-usik. Apa nak usik-usik Munirah Draman? Tak baik, dosya mengusik sebelum nikah. Tiba. Namun kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan. Insya-Allah. Kelakarlah perempuan ni. Syok kalau kita dapat kumpul semua kan. Kumpul semua. Mak jadi penglipur lara, hampa duduk depan semua ni. Alah syoknya sahabat-sahabat kan. Ramai ni. Namun kebanyakan manusia di tersyasyuk-syasyuk lah hari ni. Di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan. Ramalan apa? Tentang kelaparan, tentang kemiskinan, wabak penyakit, krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Ya Allah, betul lah sahabat. Betul sungguh-sungguh lah kan. Ustazah, betul ke dijangka kiamat akan berlaku pada 2022? Kan? Dah kenapa kalau berlaku 2022? Saya tak ready lagi Ustazah. Habis tu kau tak ready lagi, kau duduk kat sini saja buat apa? Hampir ambil uduk sekarang. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, betul korang kata dah nak kiamat sebab semalam nampak ada tulisan Allah dekat langit. Kan? Dah tu kau nak bertaubat bila ada tulisan Allah kat langit je. Kau tahu dah Allah tu sentiasa tunggu kau punya taubat ni. Masya Allah, ramalan-ramalan ni sahabat dijangka pada tahun 20. Ustazah, nanti bila mana laut dah betul-betul kering. Betul kan Ustazah tu hadis kan? Ya, lepas tu apa persiapan kau kat situ? Ini dia pergi Google lah, tengok segala YouTube. Kan risau. Macam mana nanti Ustazah bila kita dah tak ada makanan untuk tempoh 3 tahun. Apa kita nak makan? Takkan kita kenyang dengan zikir saja. Ayu amma, sahabat-sahabat. Sebab itulah dia sibuk. Patutlah Allah pesan kat kita ilmu terus amal, ilmu terus amal. Dia tahu macam-macam, tapi buatnya tidak. Duk macam mana Ustazah nanti? Macam mana kalau negara kita sekarang ringgit dah jatuh Ustazah? Nanti duit kita langsung dah tak ada makna Ustazah. Ustazah tak risau ke? Kau ingat aku tak risau. Tapi sekarang ni banyak lagi kerja aku nak buat ni. Kan dah kenal dengan Ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa ke benda lah ni Hak Kak Hairuniza nak keluarkan rotan. Dah. Berhenti. Tak payah nak Johor, Terengganu. Fokus. Ni ramai. Kalau ada di kalangan sahabat Latahzan memang nak kena babak dengan Ustazah. Dia sibuk melampau-lampau. Risaukan nanti kalau wabak penyakit ni Ustazah. Kalau krisis ekonomi. Kalau ni macam mana Ustazah kita ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yakin tak dengan Allah As-Salam? Yakin tak dengan Allah Al-Muhaimin, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Qahhar? Namanya Allah yang begitu indah, Allah yang maha melindungi kita, Allah Al-Hafiz. Kita ni yang tak mengakui Allah maha segala-galanya. Krisis ekonomi baik, kemiskinan baik, kelaparan baik. Berapa banyak dah kita nampak Allah maha kuasa. Ada je Allah tunjukkan kebesarannya sahabat. Dan kena sentiasa ingat, Allah redha pada kita bila kita redha dengan apa saja ujian yang Allah bagi pada kita. Ini yang kita nak sebut.
Kita terlampau. Ustazah, kalau anak saya tak lulus SPM nanti nak kerja apa Ustazah? Nanti kalau dia dah kerja, lepas tu dia jadi orang tak pandai, bos dia marah-marah dia bila saya dah mati, macam mana nangis saya dalam kubur. Tak adanya akak nangis dalam kubur. Akak akan nangis dalam kubur kalau sekarang ni akak asyik termenung, risau, tak beramal-amal. Faham tak sahabat? Dia pikir sampai lagu tu lah, sakit-sakit kepala, darah tinggi semua. Tu yang kurus kering. Sekian dia maklumkan. Padahal semua itu hanyalah sebahagian daripada kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah syaitan. Meremang bulu rambut saya sahabat. So deep sangat-sangat. Manusia sekarang terlebih tengok YouTube melampai, tengok dijangka kiamat berlaku sekian-sekian. Nampak gambar api neraka dah seperti ekor kucing. Dia forward video-video macam tu kat Ustazah. Ingat Ustazah ada masa nak tengok? Apa benda ni agak suruh saya komen? Ni video apa ni? Ustazah, dijangka kita akan mengalami krisis ekonomi. Semua orang Islam akan kelaparan. Akan didatangi oleh sekian-sekian untuk kita masuk ke dalam agama Kristian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kita tak nafikan Allah berkehendak. Baik pun Allah punya kehendak, buruk pun Allah punya kehendak. Andai kita sampai ke waktu itu, kalau sekarang ni akak masih bermenung dengan air mata, risau, gundah gulana, 10 tahun akan datang benda tu berlaku, apa kekuatan yang akak dapat? Sekarang ni lah kita kena bangkit dengan ilmu, perbanyakkan zikrullah, amal soleh kita. Allah akan guide kita sahabat dirahmati Allah bila datang perkara-perkara macam tu. Yes, Baiti Abdullah. Scary kan? Scary. Gede I nak sebut. Sebab apa sahabat-sahabat scary sangat? Kerana apa? Kerana itu adalah kurikulum sekolah-sekolah syaitan. Kan ni orang Australia pun menonton, orang New Zealand pun menonton. So scary. Gitu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay. Nanti kalau dekat atas pentas Grand Maulid tak adalah Ustazah macam ni. Itulah hangpa rugi kalau tak join kuliah Ustazah Zai hari-hari. Baru hangpa duk tengok geng-geng Sarawak kata apa, Ustazah, dia pun ingat Ustazah nak duduk dekat business class. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, walaupun sebenarnya memang tak muat cik nak duduk dekat tempat tu. Tak muat kan? Nak turunkan meja tak nasib baik, tak pakai extension ke extender tali pinggang. Subhanallah. Masya Allah kan? Apa yang cute now? Siapa Liza Atik? Betul lah scary. Ambunazatul Naina bukan berada di Kulim atau di Perth List, tapi berada di Bangi Avenue Park ke apa benda kat nama dia? Tak tahulah. Duduk kat Bangi. Okay? Nur Aziah Abu Kasib. Scary Mary, jom cari buah cherry. Sekian dimaklumkan. Mereka yang menangis, sedih menatap masa depan, adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan menyangka umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Contohnya sahabat-sahabat saya yang diuji Allah, dengan doktor kata, puan minta maaf, puan kena redha, terima hakikat. Hasil daripada segala ujian ini, puan disahkan kanser tahap 4. Puan hanya boleh hidup untuk 4 bulan. Ini biasa kita dengar sahabat. Down, kawan kita tak nak jumpa orang. Sahabat-sahabat yang diuji demikian, betul anda sedang sedih, anda kecewa, tapi anda nak marah siapa? Allah yang berkehendak. Saya sentiasa mendoakan anda dalam kekuatan. Tolong pandang Allah yang maha kuat. Tak ada pun aku dapat satu surat daripada Allah mengatakan yes, betul apa doktor cakap 4 bulan je kau nak hidup. Tak ada sahabat. Yang kita yakin فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Aku terlalu yakin. Tua ke, muda ke, sakit ke, sihat ke, kalau dah datang ajal sesaat tak boleh minta tangguh. Tak boleh juga nak minta cepat. Alang-alang tunggu 4 bulan. Nanti masa 4 bulan mungkin rambut aku dah gugur, badan aku dah kurus. Baik kau matikan aku sekarang. Matikan aku sekarang je. Ya Allah, buat apa aku tunggu 4 bulan? No. Biar doktor cakap 4 bulan. Tapi di sisi Allah mungkin 14 tahun dalam keadaan sihat. Anda masih boleh bangkit untuk menjadi hamba yang bermanfaat, sahabat.
Paling kurang dengan kuatnya anda akan menjadi alat untuk memotivasikan orang lain yang sedang terdampar, menyatakan aku dah lemah. Tapi kenapa ada orang yang diuji sama macam dia masih boleh bangkit dengan kuat? Masih boleh menjadi manusia bermanfaat? Mungkin kita dah tak boleh lari kuat, buat kerja banyak macam dulu. Tapi dengan ujian yang Allah bagi kepada kita, kita dah mencari perjalanan menuju akhirat untuk pulang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh pegang masa esok kita. Kita raikan pendapat doktor sebab dia bercakap berdasarkan ilmunya, tetapi dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, sahabat. Amboi, orang Korea pula muncul. Musim cherry habis dah. Sekarang musim pisang kaki pula. Dulu saya tak makan pisang kaki. Orang Korea Adawiyah Kasim. Adawiyah, betul ke? Dah tak ada PCR nak pergi Korea. Menghitung hari lah pula nak pergi Korea. Jom, siapa nak ikut Ustazah pergi rumah Adawiyah Kasim kat Korea? Ambil 1.4K semua nak ikut jenuh. Padahal orang yang sedar bahawa usia hidupnya berada di genggaman yang lain, tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Yes. Dan orang yang tidak tahu bila akan mati, tentu silap besar bila leka menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti hakikatnya. Sahabat, kita buang masa mentakuti benda yang belum ada depan mata kita. Hari ni kita disuruh oleh Allah buat yang terbaik. Sebab hari ni aku masih bernafas. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Biarkan hari esok datang dengan sendirinya. Janganlah anda menanyakan kabar beritanya. Kan kita masih berada di hari ini, kita pergi intai. Hoi, esok apa khabar kau? Besok aku color hitam ke color putih ke color pink? Cannot. Saya bahkan sahabat, ketika saya gosok baju untuk seminggu, gosok baju untuk hari esok, terkadang terdetik di hati. Entah aku pakai ke tidak baju aku ni besok. Entah aku pakai tudung aku ni besok. Entah tubuh aku diselimut dengan kain berwarna putih, bergelar jenazah aku. Dah tak jadi ustazah. Kadang terselit macam tu, ya Allah. Ini tarbiyah daripada Allah, sahabat. Ya, kita habis tu ustazah, kalau ada ustazah kata ngajar ke main lagi, besok belum tentu milik kita. Yang ustazah duk sibuk gosok baju untuk esok tu buat apa? Bukannya tentu ustazah hidup besok pun. Saya buat persiapan untuk esok tanpa meninggalkan hari ini saya. Kita kena jadi begitu atas nasihat Dr. Aid Al-Qarni. Kalau semua saya nak buat besok, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, Jaja dah sampai. Jap, ustazah nak gosok baju jap. Pasal apa ustazah baru nak gosok sekarang baju ni? Ustazah tu dah lah banyak kerja. Mana ustazah nak tahu ustazah hidup hari ni? Kau ni senyap ah. Macam tu lah ustazah cakap, sahabat. Takkanlah. Subhanallah, anak nak masuk asrama. Tarikh pendaftaran, tarikh tutupnya bila? Kan besok je lah isi borang tu yang besok belum tentu anak kita hidup. Ada ke macam tu? Tak ada, sahabat. Kita just buat untuk persiapan tu, tapi kita jangan pegang hari esok kerana kita belum tentu ada lagi. Masya Allah, biarkan hari esok itu datang dengan sendirinya. Janganlah anda menanyakan kabar beritanya. Dan jangan pula anda menunggu-nunggu waktu itu. Tunggu waktu 4 bulan yang doktor kata puan hanya hidup untuk 4 bulan. Tu yang makin sakit. Tu yang makin lemau, tu yang makin tak bermanfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Itu yang syaitan makin bertepuk tangan. Dia dah down tu, dia dah putus asa dah tu, dia dah tak boleh nak bangkit tu. Syaitan seronok. Kita tak nak bagi syaitan seronok. Biar dia menderita, sahabat-sahabat tepat. Sebab dia makhluk yang derhaka kepada Allah dan tempatnya dalam neraka. Persaingan kita bukan dengan iblis. Ustazah tak baik marahkan syaitan. Ustazah cakap syaitan dalam neraka. La ilaha illallah. Dan memang syaitan tu tempatnya dalam neraka. Bukan ustazah yang cakap, Allah yang cakap. Ni pun kadang-kadang nak kena cili juga mulut ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab hari ini anda sudah sangat sibuk. Hari ini pun sudah sangat sibuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak fikir besok. Hari ini dah kena cerai. Besok macam mana tak ada laki. Kalau pergi pasar orang tanya, abang mana kak? Aku nak jawab apa? Itu yang kita lebih fikir. Sahabat, kita dah buat keputusan. Kita dah nekat. Kalau itu yang terbaik di sisi Allah, bantu aku untuk bangkit. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Ini tajuk ni sangat bagi Ustazah. Kesimpulannya 281 bab La Tahzan, tak ada yang tak syok ah. Semua syok dan mampu bangkitkan diri kita ni sahabat. Jika anda hairan, maka lebih menghairankan lagi orang-orang yang berani menebus kesedihan suatu masa yang belum matahari terbit di dalamnya dengan bersedih pada hari ini. Allah ya Karim. Jika anda hairan, maka lebih menghairankan lagi orang-orang yang berani menebus kesedihan suatu masa yang belum tentu matahari terbit di dalamnya dengan bersedih pada hari ini. Bila saya Ustazah, suami saya dah mati, anak kesayangan saya dah tak ada dah atas dunia ni Ustazah. Macam mana saya nak hidup esok hari? Minta maaf sahabat, Ustazah bukan mentertawakan anda yang sedang diuji. Berpada-pada, jangan ambil masa depan. Semua tu haknya Allah. Wallahi Ustazah bukan sedang mentertawakan anda sebab Ustazah pun sedang diuji. Semua kita pun sedang diuji sebab namanya hidup ini pasti ada ujian. Tapi jangan pernah kita nak menjangkau masa depan seolah-olah masa depan tu milik kita. Hari ini milik kita dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buat yang terbaik hari ini. Oleh sebab itu, hindarilah angan-angan yang berlebih-lebihan. Berapa ramai sahabat-sahabat dirahmati Allah, aku nak kahwin dengan anak raja, nak kahwin dengan anak raja. Hari ni kau berangan je lah. Duk tacap sana, tacap sini. Nampak macam orang ala-ala anak raja. Engkau suka je. Piwit, perempuannya pula yang orat. Rupanya anak Raja Gopal. Sekian dimaklumkan. Itulah berangan lagi. Cubalah hari ni jadi manusia bijak. Wanita solehah. Kan? Sibuk mencari ilmu. Kecantikan akan datang dengan sendirinya. Tak payah Raja Gopal. Raja-raja, mohor besar diraja. Semua datang cari angpa. Kena jadi manusia bijak. Kena jadi manusia yang insya Allah bermanfaat. Orang berebut lah cari hang. Ini berangan, duk atas buayan, duk atas doi. Orang antara kata, nak kahwin dengan anak raja, nak kahwin dengan anak raja. Datang sungguh anak Raja Gopal, terkejut kat hang. Kan berangan tak habis. Itulah sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak kata apa lagi kalau orang dah suka berangan ni. Tapi jangan salah faham lagu-lagu lagu La Tahzan yang Ustazah reka untuk anda tu. Kan? Mana rangkap yang kisah semalam tinggal memori, usah berangan di esok hari. Itu maksud usah berangan di esok hari tu. Esok hari tu jangan melampau-lampau dalam kita mengaman-amankan dah. Orang Korea komen Raja Gopal, Raja Kapur tu. Saya pun dah tersyasyul kan. Tak nak bagi kita melampau-lampau dalam angan-angan esok, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kisah semalam tinggal memori, usah berangan di esok hari. Kitab La Tahzan mengajar kami bersungguh hidup untuk hari ini. Bersungguh hidup untuk hari ini. Anda lah sahabat-sahabat La Tahzan yang Ustazah sayangi. Jangan bermenung. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk hidup yang besok belum tentu lagi datang. Kan angan-angan mat jenin las-las jatuh gedebu. Tahu tak apa? Sekian dimaklumkan makang Ustazang ingin keng rawang tu rawang untuk satu kuliah, dan insya-Allah terus ke Bangi bertemu dengan program Grand Maulid. Siapa yang ada di sana, jangan pula tak cari Ustazah di sesi petang nanti. Muah-muah. Jangan sibuk nak tanya Bilal mana. Amboi, bila hayya ala salah, Bilal kat masjid surau panggil, hangpa buat tak tahu sajalah. Ni Bilal anak Nilofa sibuk nak tengok. Suka hati mak pak dia lah, mak pak dia yang buat. Allah yang izinkan lahir daripada maknya lawa, bapak dia handsome, confirm lah lawa. Kecuali Allah tak izin dia lahir dalam sempurna, tak lawa. Lawa pula orang Sarawak kata lawa sombong. Sibuk sahabat-sahabat dirahmati Allah. Suka hatilah dia nak tunjuk ke tak tunjuk. Kan? Kita nak kata apa lagi? Dah anak dia kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi Ustazah tak payahlah nak tunjuk separuh-separuh macam gitu. Allah hampa duk tunjuk separuh 2 tahun dah.
Tutup muka dengan mask sampai ustazah pun tak kenal. Sekian dimaklumkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi-pagi ustazah di TV Al-Hijrah. Kemudian terus ke Bentong. So tak tahulah La Tahzan pukul berapa. Tapi besok pun tajuk best. Jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan. Sahabat, Ustazah Zai masuk sikit geli-geli untuk tajuk besok. Sebab tajuk besok ni sejujurnya buat ustazah makin kuat dalam kerja dakwah. Sebab kita buat baik lagu mana pun tetap ada orang kritik, tetap ada orang kata. Bila belajar La Tahzan, jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan. So sekarang orang nak cakap apa pun hasil daripada La Tahzan, aku tahu apa yang aku buat. Bukan nak melawar, menyombong kata orang Sarawak, tapi nak bagi tahu kita hidup ada matlamat. Untuk apa sahabat? Selamat dunia dan akhirat. Bye-bye. Doakan apa yang keluar di lisan saya hari ini dalam program Grand Maulid, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semata-mata daripada Allah untuk disampaikan kepada seluruh ummah yang baik-baik sahaja. Mudah-mudahan orang yang paling pertama dapat manfaat adalah diri saya sendiri. Sebab Allah bagi saya amanah yang macam ni, hari-hari bercakap baik. Sebab saya tahu Allah nak bagi tahu hang tu tak baik mana Muzayana. Hang tak ingat ke hang duk cakap lagu tu? Hang duk suruh orang baik hang? Gitu. Okey sahabat-sahabat, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali dah